Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Oleh itu Allah memberikan mereka pahala dunia, itu kemenangan dengan nama yang harum, dan pahala akhirat yang sebaik-baiknya, itu nikmat surga yang tidak ada bandingannya. Dan ingatlah, Allah sentiasa mengasihi orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang saya hormati saudara pengurusi majlis, yang bahagia Profesor Dr. Yahya Maksum sebagai ketua penyelaras pada program pimpinan Al-Fatih, Jawatankuasa Pelaksana sebagai PDRM, Ketua Mufti, seterusnya tuan-tuan, perempuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih dahulu marilah kita mulakan pertemuan kita pada petang ini dengan membaca umur kitab. Mudah-mudahan kita akan terus dapat keberkatan, hidayah, petunjuk, rahmat dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Terima kasih, alhamdulillah. Pertamanya kita merapatkan setinggi-tinggi syukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin limpah berkenan rahmat dan kasih sayang Allah, Allah telah memilih kita pada hari ini, sehinggalah pada hari Jumaat ini untuk sama-sama kita hadir dan berada di hotel ataupun Orabi Resort Pulau Pangkor ini dengan tujuan matlamat tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita nak mencari keredaan Allah di atas kehidupan kita dan juga keberkatan kerja dan tugas kita dalam apa yang telah pun diamanahkan kepada kita, insya-Allah. Jadi pertemuan kita pada hari ini bukan sekadar untuk hadir berkhusus, tetapi juga kita dapat mengeratkan ukhuwah, hubungan silaturahim yang sangat dituntut oleh agama, supaya kita dapat membina hubungan kasih sayang dan juga hubungan ukhuwah, saling kenal mengenal antara satu sama lain. Kerana itu kehadiran kita ke khusus ini sebenarnya bukan kerana arahan yang memilih nama kita untuk hadir. Kalau dipilih nama kita untuk hadir pun, kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak sampai juga kita kemari. Walaupun
kita sendiri yang minta nak hadir, tapi kalau tidak diizinkan oleh Allah, tak sampai juga kita kemari. Kerana itulah kita kena yakin bahawa kehadiran dan keberadaan kita di dalam Dewan Dan khusus ini adalah kita di antara insan-insan yang bertuah ataupun insan-insan yang memang dipilih khusus oleh Allah sebenarnya. Allah yang memilih kita untuk hadir. Allah yang menentu dan menggerakkan hati kita untuk hadir ke khusus ini. Sudah tentu ada hikmah di sebaliknya. Sudah tentu ada rahsianya yang mungkin kita tidak tahu pada hari ini, tapi mungkin kita akan dapat selepas ini. Mungkin kita akan tahu selepas ini. Apatah lagi majlis yang kita hadir ini, khusus yang kita hadir ini adalah khusus yang berbentuk untuk kita mendalami, menerokai, menyelami ilmu yang jarang-jarang diperbincangkan ataupun diperkatakan oleh ramai orang. Apatah lagi bila kita sebut tentang Muhammad Al-Fatih ini, ataupun Al-Fatih itu sendiri. Baik, saya ada baiknya juga kalau saya kenalkan diri saya dululah, supaya tak tertanya-tanya. Mungkin ada juga tanya satu duduk ke atas. Nama saya seperti yang Prof sebut tadilah, Haji Muhammad Zulkifli bersama yang ada di situ. Saya sebenarnya dah jadi YB bukan sebab menang pilihan raya baru ni, tapi dah cukup umur. Bulan 9 yang lalu, 60 tahun. Jadi tak boleh dah, mereka tak bagi pergi pejabat lagi. Itu tak boleh dah nak pergi ke Jabatan Agama Islam di Perak. Sebab dah lama kata mereka. Mudah lah tu, tak payahlah datang lah. Sebab saya mula bertugas pada 1 bulan 10 1985. Lebih kurang dalam 37 tahun perkhidmatan saya dijahit. Kemudian sampailah bulan 9 kemarin, dia kata udah lah tu Ustaz, baliklah, duduklah kat rumah. Tapi tuan-tuan, 37 tahun berulang pergi kerja, pergi balik, pergi kerja, pergi balik, tiba-tiba suruh duduk kat rumah. Tak mati akal. Boleh ke tuan-tuan? Ingat dululah sebelum kita nak bincang tajuk ni kata. Tak boleh. Tak boleh. Prof pesan dengan saya, ingat Ustaz jangan tersilap, bangun pagi siap pakai baju Ustaz kata pergi pejabat. Ingat dah 60 orang. Tak. Tapi kita ingin ingat bahawa selagi mana kita masih ada hayat di kandung badan ini, maka kita ada tugas. Dan kita ada tanggungjawab. Mungkin kita habis kerja dengan perkhidmatan secara rasmi yang kita minta dulu. Agreement kita sampai 60 tahun je umurnya. Tuan-tuan masuk dalam perkhidmatan polis di Raja Malaysia. Ada siapa-siapa yang dipanggil datang untuk berkhidmat di PDRM. Bukan diminta, memang kena paksa datang kerja tu. Ada? Saya rasa tak ada. Semua orang minta, semua orang mohon. Kita mohon untuk bekerja, untuk menyumbangkan khidmat bakti kita di berbagai institusi, di berbagai pejabat, di berbagai perkhidmatan, jabatan dan sebagainya. Kita yang minta, kita yang mohon. Kemudian Allah pilih kita untuk berkhidmat, untuk menyumbangkan khidmat bakti kita di khidmatan yang kita ditawarkan untuk bekerja. Kalau macam saya, dijahitlah. Kalau macam di Jabatan Mufti, di Jabatan Mufti lah. Kalau tuan-tuan, mungkin di PDRM lah. Jadi masing-masing ada tempat khidmatan masing-masing.
Ada agreementnya, ada perjanjiannya sampai bila boleh berkhidmat. Katalah sampai 60 tahun kita sign dulu. Dan dulu mula-mula 25. Sign lagi jadi 56. Mari pula lagi sign lagi jadi 58. Mari pula lagi sampai 60. Sekarang ada orang nak minta lagi kalau boleh 63 pula. Cukuplah tu. Kesian tuan-tuan anak-anak kita. Kan? Lagilah keluarkan demo pula untuk bekerja. Kita nak kerja pun tak boleh dah. Macam kerja anak dengan ayah tak pejabat. Kan semua. Kena yang pensi baru masuk dan kita lama dah 60. Demo pun tak selera, tak semangat nak kerja dengan kita. Kan semua. Jadi eloklah, wajarlah kita dah ditambahkan itu. Cuma persoalannya saya nak sebut tadi, boleh ke bila dah habis kerja, dah tamat, dah pencen, kita nak tidur, makan minum, tidur, makan minum, tidur saja? Sudah pastinya, kalau saya setiap pribadi ditanya, tak boleh lah. Memang tak boleh. Sebab Allah masih lagi pinjamkan kepada kita dengan kudrat, tenaga. Allah masih lagi pinjamkan kepada kita dengan pendengaran. Allah masih lagi pinjamkan dengan kita penglihatan. Allah masih lagi pinjamkan kepada kita dengan pertuturan. Apatah lagi dengan akal fikiran. Maknanya, semua yang dipinjamkan oleh Allah itu akan ditanya lepas ini. Akan ditanya, apa kita buat? Apa kita gunakan? Apa sumbang khidmat bakti kita dengan nikmat-nikmat yang Allah pinjamkan kepada kita itu? Maka kerana itu, tidak ada arti pencen sebenarnya di dalam hidup ini. Tidak ada arti pencen dalam hidup ini. So, bila pencen kita? Pencen kita bila? Pencen kita bila Allah panggil kita balik. Bila Allah panggil kita kembali, cukuplah. Setahu ini cukuplah sampai 60 tahun contoh. Aku nak panggillah kamu balik ke pangkuan aku. Cukuplah, habislah. Rehatlah ketika itu. Satu lagi persoalannya, bolehkah kita nak rehat masa itu? Boleh kita nak rehat masa itu? Bimbang-bimbang kita tak dapat nak rehat masa itu. Bila Allah dah panggil kita balik nanti, bimbang-bimbang kita tak dapat nak rehat masa itu. Yang sepatutnya itulah masa rehat kita yang sebenarnya. Sebab apa? Sebab kita dah rehat banyak sangat sekarang. Sekarang ni kita dah rehat banyak sangat. Petang berehat, malam berehat, pagi berehat, tengah hari berehat. Belum masuk ke Sabtu Ahad lagi kita berehat. Hari Isnin satu. Kerana itu, kalau betul kita nak rehat lepas ini, janganlah rehat sekarang ini. Kalau kita nak rehat selepas ini, aman damai bila dipanggil balik untuk berehat, maka sekarang bukan waktu untuk kita berehat. Bukan waktu untuk kita berehat. Maknanya sekarang ialah waktu untuk kita berbakti, untuk kita berkhidmat, untuk kita bekerja, untuk kita berdakwah dan sebagainya. Masuklah dalam mana-mana buat sukarela, buat dakwah dan sebagainya. Banyak yang ada di Malaysia ni. Malaysia adalah satu-satunya negara cukup banyak NGO tuan yang ada. Jadi ada orang tanya saya, Ustaz buat apa sekarang? Jiran saya kata, weh, ingat pencen tak rehat. Dia kata, rupanya nampak Ustaz pencen lagi sibuk. Sebab nampak keluar masuk. Yalah, saya kata lagi larat kita kena buat lah. Jadi segera saya sekarang ni, saya berkhidmat
dengan Majlis Perundingan Islam Malaysia ataupun MAPIM sebagai pengurus ataupun ketua eksekutif bagi MAPIM Negeri Perak. Dan sekarang juga alhamdulillah telah dilantik sebagai pengurusi Pusat Warga Emas di Parlimen Tambun untuk menguruskan warga emas yang ada dalam negara kita ini, khususnya di dalam Parlimen Tambun itu, untuk melaksanakan aktiviti kepada warga emas ini. Sebab dalam statistik menunjukkan Malaysia akan menuju kepada sebuah negara tua. Maknanya ramai orang tua warga emas yang akan ada di dalam negara Malaysia ini. Jadi supaya warga emas ni tak tahu nak buat apa, duduk di rumah menunggu siap. Pagi, petang, malam tidur, pagi, petang, malam tidur. Jadi kita gerakkan supaya mereka bekerja, supaya mereka aktif, dan ada aktiviti. Dan saya juga diberi amanah Pak Pencen ini sebagai pengurusi rumah kebajikan saudara baru di Ipoh ini atas sebidang tanah yang telah diwakafkan oleh Tuhan Allah untuk kita bangunkan pusat kebajikan untuk saudara baru Muslim. Dan saya juga beri amanah untuk memfungsikan satu jawatankuasa projek pembangunan Al-Fatih. Fungsi jawatankuasa projek pembangunan Al-Fatih. Ada 5 fasa yang dipertanggungjawabkan untuk saya uruskan untuk dibangunkan. Dan kita letak targetnya. Projek itu ialah projek 2040. Tak tahu masih hidup ataupun telah balik. Tapi itu amanah yang diberikan. Itulah. Jadi 5 fasa yang perlu disiapkan dengan anggaran sebanyak 70 juta semua sekali. Dan adalah beberapa lagi yang lain perlu nak disebut. Jadi itu di antara yang kita sebut tadi ni, untuk kita nak menyumbang kerja kita, tenaga kita, khidmat kita sebagai tanda syukur kita kepada apa yang Allah pinjamkan kepada kita, pada diri kita, pada kita hari ini. Tak terhitung dan tidak terbayar kalau diminta oleh Allah untuk kita bayar. Tak ada siapa pun nak jual pendengaran telinganya. Tak ada siapa pun nak jual hidung untuk baunya. Tidak ada siapa pun nak jual mata untuk penglihatannya. Tapi sangat sedikit yang bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah pinjamkan itu. Maka kerana itulah kita merasa bertuah dan kita merasa bersyukur hari ini kerana Allah telah memilih kita untuk hadir di dalam kursus ini dengan tujuan tidak lain tidak bukan adalah untuk kita merancang bagaimana untuk kita nak melaksanakan satu lagi kerja supaya dapat kita merubah dan kita membentuk masyarakat dan ummah kita yang mungkin kita boleh aplikasikan sama ada dalam kerja kita, mungkin boleh kita aplikasikan dalam keluarga kita, ataupun dalam komuniti kita, ataupun dalam diri kita. Tuan-tuan, modul Al-Fatih ni ada kat Malaysia je. Itu pun ada di Negeri Perak aja. Di Jabatan Mufti Negeri Perak yang ada modul ini. Walaupun sinonim namanya itu ialah di Turki. Tapi orang Turki pun tak tahu modul ini. Dan orang Turki pun tak tahu dan tak pernah tengok modul ini.
4 kali saya berulang alik ke Turki. InsyaAllah hujung bulan ini untuk kali yang kelima saya akan ke Turki. Mereka pun tak tahu modul ini. Saya nak tanya dengan tuan-tuan, berapa orang di kalangan tuan-tuan yang ada hari ini yang kenal siapakah Sultan Al-Fatih ataupun Muhammad Al-Fatih ini? Angkat tangan. Sebelum dia datang hari ini, sebelum dia tengok depan tu, saya nak tanya tuan-tuan, siapa yang sebelum ini yang pernah tahu Muhammad Al-Fatih itu siapa? Angkat tangan. Siapa boleh bagi tahu ada masjid di mana yang namanya Masjid Muhammad Al-Fatih? Taman Jati Ipoh. Lagi? Aku mesti dah tanya. Malah mesti dia saya. Dalam Malaysia ni ada 3 je masjid yang namanya Masjid Muhammad Al-Fatih. Tapi kalau Masjid Abdul Rahman Awam, Masjid Abu Bakar As-Siddiq, Masjid Abu Sayyid Umar, Masjid tu, Masjid As-Salam, banyak pula. Tapi Masjid Al-Fatih ini sekarang ni mungkinlah dah banyak sikit. Dalam beberapa tahun lepas baru ada 3. Yang pertama di Mindek. Itu pun daripada nama yang lain mereka tukar kepada nama Masjid Muhammad Al-Fatih. Kerana nak ambil semangat, nak mengambil aura untuk tentera-tentera. Seperti mana yang kita tengok dalam klip video tadi. Yang ada 250,000 orang yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Tentera. Takat yang saya tahu hari ini bawa ada 3 surau, dah banyak dah. Satu di Mindek, satu di Bandar Baru Kedah, satu di Taman Jati. Taman Jati dapat nombor 3 sebab lambat siap. Kalau tidak dia dapat nombor 2. Dekat di Mindek. Tapi lambat siap projek tu, Bandar Baru Kedah siap dulu. Tengok-tengok dia pun pakai nama Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih. Dulu nak letak nama tu pun jenuh bertekak juga. Jenuh nak bagi faham juga. Sebab semua ahli jawatankuasa tak faham, tak kenal. Tak apa, Fatih satu kamu kan? Kau tak faham. Sebab kita nak terangkan siapa dia, kenapa, perlu kita terokai, perlu kita dalami, perlu kita menyelami. Barulah difahami rupa-rupanya Sultan Muhammad Fatih itu ataupun Muhammad Fatih ini bukan calang-calang orang. Bukan calang-calang orang. Saya nak sebut juga dengan tuan-tuan pada petang ini, jangan salah faham. Sebab ada tempat yang saya berceramah, bila saya sebut tentang Muhammad Fatih ini, ada orang yang menafikan. Salah faham. Bukan kita nak mengatasi Rasulullah, tak. Kita tak nafikan bahawa Rasulullah adalah yang terbaik, number 1, is the best. Kita tak nafikan. Itu di kepada kita tak nafikan. Itu pesuruh Allah, Rasulullah. Kan? Tetapi yang kita nak lihat Muhammad Fatih ini ialah orang yang terkemudian, orang yang berada dalam stage yang ketiga dalam dunia ini.
dalam kalangan umat ini. Sebab sekarang kita berada dalam stage yang keberapa? Sekarang kita duduk dalam tingkat yang keberapa? Stage yang keberapa? Tahap yang keberapa? Kita kira daripada dulu sampailah hari ini. Sebenarnya sekarang ni kita duduk dalam zaman yang keberapa? Tahap yang keberapa? 4. Tahap yang keempat. Yang pertama disebut ketika zaman nubuwah. Kemudian Allah angkat. Habis. Kemudian zaman Khulafaur Rasyidin. Kerana habislah zaman yang Allah angkat. Kemudian zaman para khalifah. Habis zaman yang Allah angkat. Kemudian kita berada dalam zaman yang keempat di penghujung ini. Di penghujung. Sebab kalau ikut banyak pandangan para ulama mengatakan bahawa pengislahan umat ini akan berlaku setiap 100 tahun. Setiap 100 tahun. Kalau kita nak ambil kira zaman ini bermula daripada kejatuhan Kerajaan Agung Khalifah Utsmaniyah pada 1924. Kerajaan Utsmaniyah yang memerintah lebih 800 tahun itu, 600 tahun begitu, jatuh, tumbang pada tahun 1924. Kalau kita nak ambil kira bermula daripada situ, maka 2024 cukuplah 100 tahun yang disebut akan lahir satu pengislahan baru di kalangan umat di atas muka bumi ini. Kita tak tahulah dalam bentuk yang bagaimana, ataupun ada negara mana yang nak lead pengislahan ini. Wallahu a'lam. Hari ini orang nampak mungkin Turki. Turki pun kata Erdogan, kita sebut Erdogan lah, kita orang Turki dia sebut Erdogan. Dia kata dia pun tak mampu untuk nak bangkit sendiri-sendiri, untuk nak kembali seperti kerajaan Utsmaniyah sebelum itu. Kerajaan Utsmaniyah Turki sebelum itu dia pun tak mampu. Dia masih mengharapkan lagi 3 ataupun 4 buah negara lain. Dia kata kalau ada lagi 3 atau 4 buah negara lain di dunia ini yang sedia untuk bangun dan merubah bersama dengan dia, insya-Allah Islam akan kembali di atas muka bumi ini seperti mana agungnya kerajaan Utsmaniyah Turki sebelum ini. Inilah yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam hari ini. Sebab sejarah Al-Fatih ini cukup menggusarkan banyak pihak apabila kita bicarakan. Sejarah Al-Fatih ini cukup menggusarkan banyak pihak kalau kita halaikan, kalau kita ketengahkan, kalau kita praktiskan. Sebab Al-Fatih telah berjaya menguasai dan merubah landscape Islam di dunia ini. Kejayaan sehingga akhirnya sampai kepada khalifah yang 34 saya begitu jatuh, habis. Bermulanya satu sistem sekular yang dipimpin oleh Kemal Atatürk di Turki. Ketika itu menangis, air mata darah pun tak ada mana lagi dah. Bagaimana azan yang tidak dibenarkan di dalam bahasa Arab, itu kan zaman Kemal Atatürk di Turki.
Selepas jatuhnya kerajaan Osmaniyah, yang telah dibuka oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Tudung tak boleh pakai, tuan. Jawi Osmani tak dibenarkan lagi dipelajari. Habis masyarakat Turki, bangsa Turki, jahil agama. Tapi Allah itu maha adil. Islam adalah agama yang diberi jaminan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ada Jamaah Takrib yang membawa kemusnahan dan sistem sekular yang merosakkan Islam dan akidah umat Islam, tapi sezaman dengannya Allah datangkan seorang ulama ahli sufi, seorang ulama terkenal di Turki, iaitulah pada zaman Syekh Nursi, pada zaman Syekh Nursi, yang disebut sebagai penyelamat kepada akidah bangsa Turki sezaman dengan Atatürk. Maka pada tuan Syekh Nursi lah yang berusaha untuk melaksana dan menjalankan kerja-kerja dakwah, kerja-kerja menyelamatkan umat melalui penulisan, melalui penyebaran Risalah An-Nur yang disebarkan dan diajarkan dan diterangkan dalam bentuk tafsir Risalah An-Nur itu. Itulah, dan diteruskan hari ini, sampailah hari ini oleh sebuah badan dakwah di Turki yang masih lagi meneruskan dengan modul ataupun sistem yang mula dibawa oleh pada zaman Syekh Nursi dulu. Itulah sebuah badan dakwah yang ada di Turki itu, yang disebut sebagai Yayasan Hayrat ataupun Hayrat Foundation. Hari ini sampai pada generasi yang ketiga. Generasi yang ketiga hari ini yang masih lagi mendarajui dan memimpin itu. Dia usaha untuk nak mengembangkan semula Islam di atas muka bumi ini, nak membangkitkan semula bagaimana keagungan kerajaan Osmaniyah Turki yang pernah mencatat sejarah agung dunia sebelum ini. Bagaimana Sultan Al-Fatih ketika berjaya menawan Konstantinopel itu, berjaya merubah sebuah gereja besar Kristian di Turki kepada masjid. Ada sejarah yang mencatatkan bahawa dia yang beli, bukan kerana menang dengan tawanan, tapi dia yang membeli gereja itu dan diwakafkan sebagai masjid. Sebagai apa? Masjid Hagia Sophia yang ada di Istanbul, yang ramai orang akan melawat kalau orang pergi. Tapi sampai pada zaman Gamal Atatürk, masjid itu ditukar kepada muzium. Berapa lama jadi muzium, masjid ditukar kepada muzium. Dah tak boleh lagi jadi masjid, tak sembahyang. Cuma barulah 2020 baru ni, dengan keberanian dan semangat yang ada pada Presiden Turki sekarang, Recep Tayyip Erdogan itu, maka beliau telah menukarkan kembali muzium itu kepada masjid yang disebut sebagai Masjid Hagia Sophia, yang mendapat tentangan hebat daripada dunia. Tapi atas semangat, atas kekuatan, keyakinan, maka dia berani untuk merubah semula daripada muzium tadi. 2017 saya pergi, masih lagi belum diguna sebagai masjid, masih dari pahlawan lagi. Mengikut kawan saya yang memang rapat, yang memang selalu pergi ulang alik macam kampung dia je, kan? Bila ditanya kepada Erdogan itu sendiri, bila nak kembalikan masjid, muzium ini pada masjid semula, sebab dulu dah masjid dah buka dah, dah jadikan masjid. Tapi sekarang bila lagi? Kata Erdogan, akan sampai masanya buat masjid ini belum ada keperluan.
tiba-tiba meletup 2020 baru ni, dia telah isytiharkan di mahkamah bahawa Museum Hagia Sophia ditukar semula kepada masjid. Ramailah. Baik. Kita tengok siapa sebenarnya Muhammad Al-Fatih ini. Ini gambar di makam Abu Ayyub Al-Ansari yang ada kaitannya dengan Al-Fatih yang akan saya sebut tentu nanti. Tentu tak hari ini malam nanti. Tapi ini bukan makamnya lah. Yang ini bukan makamnya, tapi ini makam ini ialah makam anak kepada Datuk Haji Ahmad Azam Tuan Haji Ibrahim yang mati meninggal dalam kemalangan di Istanbul. Apa ingat? Apa pernah tahu kita ni? Saya ingat. Nama saya ingat. Story dia ingat. Ahmad Ammar. Ini makam Ahmad Ammar yang diberi penghormatan oleh kerajaan Turki. Tempat ini tak boleh sembarangan orang untuk dibumikan. Hanya dengan kebenaran kerajaan Turki sahaja. Sebab ini dipanggil makam Ayyub Al-Ansari, makam Abu Ayyub. Darah itu. Itu ada satu masjid. Itu ada makam Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi ini di kemalangan, ketika hari pertama dia nak keluar pergi mengajar. Nak mengajar Risalah An-Nur. Sebab dia dah khatam Risalah An-Nur yang saya sebut tadi itu, yang menjadi risalah yang menyelamatkan akidah bangsa Turki pada zaman Kamal Atatürk. Jadi anak Melayu ini, anak Jemaah Azam ini, Datuk Azam ini, dia dah belajar di sana part time, bukan belajar sepenuhnya. Dia belajar di Universiti Marmara dalam kelas yang lain. Tapi waktu malam dia talaki kitab itu. Waktu malam dia talaki kitab itu. Dah hampir khatam dan dia nak pergi mengajar lah pagi itu. Tiba-tiba dengan kehendak Allah, insiden dengan ambulans, maka ditakdirkan meninggal. Ribuan rakyat Turki turun untuk solat jenazah Allahyarham Ammar ini. Penuh dan diisytiharkan sebagai syahid. Di Turki diisytiharkan sebagai syahid. Diuruskan sepenuhnya oleh kerajaan. Jadi kita pun bila pergi ke sana, kita akan ziarah lah. Itu kalau kita pergi sendiri, pergi dengan travel agency, syarikat pelancongan, dia tak bawa. Dia akan bawa anda pergi naik belum panas. Dia tak bawa pergi Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Dia tak bawa pergi Masjid Al-Fatih. Dia tak bawa pergi tengok makam Sultan Al-Fatih. Sebab kebanyakan travel agency yang ada masih lagi dalam bentuk konvensional. Konvensional. Jadi dia akan bawa tuan-tuan pergi ke nak langsung, dia akan bawa lah pergi tengok naik belum panas, pergi tengok tempat-tempat yang ialah tempat yang seronok-seronok, tempat sejarah yang patut kita kaji, yang cukup banyak ada di bumi Uthmaniyah itu, tidak dapat kita tak dapat kita nak menyelami. Disebut ribuan lagi khazanah Uthmaniyah
yang masih belum digali untuk disebarkan, diterjemahkan. Banyak. Baru nak mula pulih. Baru nak mula mereka mempelajari bahasa asing. Baru nak belajar bahasa asing. Kalau tidak, memang tahu hanya satu bahasa saja, iaitu bahasa Turki, bahasa lain tak. Walaupun Sultan Muhammad Fatih dulu telah menunjukkan contoh model teladan yang sangat baik. Berapa bahasa yang dikuasai? 6 bahasa. Ada yang mengatakan 7 bahasa. Sultan Muhammad Fatih. Lepas itu dia rosakkan oleh Kamal Datuk itu. Habis semua bahasa. Tak dibenarkan lagi, hanya bahasa Turki saja. Tudung pun tak boleh pakai. Cuma bila sampai kepada Erdogan baru ni, dalam tahun berapa itu hari, baru dia benarkan semua kaki tangan pejabat dan siapa-siapa pun dibenarkan untuk kembali pakai tudung. Seronok dekat pejabat hari itu. Tak kerja pakai tunjuk tudung masing-masing. Ada lepo pasti panjang lepo. Seronok dapat pakai tudung. Turki. Itu bila Erdogan mula berubah. Sebab dia memahami tentang sejarah Osmaniyah itu perlu dikembalikan keagungan dan kegemilangannya. Bukan Turki, tapi semua umat Islam. Jadi kerana itulah atas inisiatif yang baik daripada Jabatan Mufti Negeri Perak, daripada Jabatan Agama Islam Negeri Perak, dan juga daripada DLDM yang telah membentuk satu jawatankuasa untuk membuat modul kepimpinan Al-Fatih ini. Ada modul rutin, ada modul mingguan, ada modul bulanan, ada modul berkala dan sebagainya. Sekarang ni barulah untuk buat kita nak masuk ke dalam komuniti, dalam masyarakat, ke agensi-agensi kerajaan, ke pejabat-pejabat kerajaan, ke tentera, ke polis, ke sekolah. Untuk kita nak kenal dulu kan, nak kenal dulu siapa Al-Fatih itu kan. Tak kenal maka tak cinta. Bila dah kenal barulah kan. Jadi insyaAllah untuk tajuk kita yang pertama pada petang ini, kita nak kenal sedikit siapakah Al-Fatih ini. Okey, pengenalan Al-Fatih ini sejarah bermula sebelum kelahiran. Nama Muhammad Al-Fatih ini sejarahnya telah bermula sebelum kelahirannya, sebelum dilahirkan, sebelum ada di atas muka bumi ini. Bagaimana? Ini yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tuftahanna al-Qastantiniyah wa la nikmal amiru amiruha fala nikmal jaishu zalikal jaish. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa maknanya? Sesungguhnya kota Konstantinopel pasti akan ditakluki oleh seseorang pemimpin yang menaklukinya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukannya adalah sebaik-baik pasukan. Ada yang menerjemahkannya, mentranslasikannya sebaik-baik raja dan sebaik-baik pemerintah. Okeylah, mana-mana kan, sebagai tentera. Sejarah ini bermula sebelum kelahiran. Ketika mana Nabi dalam peperangan antara Islam dengan orang-orang musyrikin Mekah. Orang Islam di Madinah dan orang musyrikin Mekah. Dalam peperangan yang disebut sebagai peperangan Khandaq. Ketika menggali parit dalam peperangan Khandaq itu, bila Nabi menghentak cangkulnya di atas batu itu,
kongsi lawan itu. Walau-alam ke mana kebenaran itu. Cuma saya nak sebut, ketika itu sahabat bertanya kepada Nabi, kota mana yang akan kita takluki dan kita buka lagi lepas ini? Dakwah ni bukan setakat nak mengajak orang untuk masuk Islam. Dakwah ini untuk kita nak membebaskan daripada kecaman, daripada tindasan. Kita bebaskan sudut pemikirannya, di sudut ekonominya, di sudut pelbagai sudut, di sudut politiknya dan pelbagai sudut. Mungkin hari ini kita tak perlu lagi untuk berperang, tapi kita masih ditindas. Siapa yang tindas kita? Pemikiran kita ditindas. Pemikiran kita masih belum merdeka. Mana kita masih belum bebas. Makna kita nak mengajak untuk membebaskan diri kita daripada terbelenggu dengan pemikiran-pemikiran yang tidak merdeka ini. Jadi ditanya kepada Nabi, mana lagi tempat yang kita nak buka lepas ini, kita nak tawal lepas ini? Nabi sebut Konstantinopel akan ditakluki oleh sebaik-baik raja dan sebaik-baik tentera. Lepas Nabi sebut hadis itu, maka berduyun-duyunlah. Maka berduyun-duyun dan berlumba-lumba lah. Tengok semangat. Key point dia, saya nak sebut semangat dia. Kita dengarlah. Datanglah ustaz daripada langit pun kadang-kadang berbuih mulut dah bagi tahu. Dekat masjid, dekat surau, dekat khusus, dekat mana. Tak rasa apa pun. Balik dekat itu juga. Tak rasa apa. Tak rasa apa. Tapi sahabat Rasulullah, sahabat Nabi ni kita tengok, bila Nabi sebut, maka mereka berlumba-lumba lah untuk nak merealisasikan apa yang Nabi sebut itu. Nak jadi orang yang disebut sebagai terbaik-baik raja dan sebaik tentera ni, untuk nak buka, nak tawar Konstantinopel ini. 10 siri dilancarkan. Beratus tahun tak berjaya. Sampailah kepada Sultan Muhammad Fatih, Sultan yang ketujuh dalam kerajaan Osmaniyah itu. Maka siri itu barulah Fatih berjaya. Telah dipersiapkan dirinya, setelah dipersiapkan, telah dididik, telah diberi ilmu oleh ayandanya. Makna dipersiapkan diri untuk nak jadi yang disebut sebagai raja dan sebagai tentera ni. Sebab dia takkan jadi dengan sendirinya kalau tidak ada perancangan. Kalau tidak dipersiapkan, takkan jadi. Okey. Kenapa kita sebut tadi berlumba-lumba tadi? Bila Nabi sebut tadi ni, selepas 800 tahun kemudiannya barulah berjaya direalisasikan hadis Nabi tadi yang Nabi sebut tadi. Selepas 800 tahun. So janganlah kita rasa menyesal, kita rasa putus asa, kita rasa kecewa. Baru minggu lepas nak ngajak orang buat baik, tak jadi-jadi juga lagi. Malas dah lah, pedak lah. Kan? Ngajak, tidak dia buat kan. Ceramah dah 10 kali ceramah dah. Balik duduk macam itu juga. Baik tak payah lepas ni. Balik pantai buat program. Buang masa je, buat tak ada apa. Sebab itu, natijahnya itu bukan hak kita. Hasilnya bukan hak kita.
nak ajak orang masuk Islam, tanggungjawab kita menyampaikan. Hidayah kita tak mampu nak bagi. Hidayah hak Allah. Mungkin besok, mungkin lusa, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, mungkin tahun depan, tak tahu. Mungkin di saat kita nak mati, Wallahu a'lam. Kita tak tahu. Kerja yang kita buat begitulah. Kan? Baru 2018 kita mula, 2017 kita mula. Takkan nak tengok hasil dia dah. Takkanlah kita nak kira dah berapa ramai apatis yang ada di pejabat sekarang. Ini balik semua dah jadi apatis dah balik. Tidaklah begitu. Kita tak menaruh harapan setinggi itu. Sebab yang Nabi sebut ini pun 800 tahun kemudian barulah Fatih berjaya meresap. Sultan yang ketujuh dalam kerajaan Osmaniyah, dalam khilafah Osmaniyah. Yang tenteranya ada lebih kurang 250,000 orang yang ada di bawahnya. Baik. Siapa? Ini taklah kita kena spesifik udahlah. Namanya Sultan Muhammad kedua. Nama sebenarnya Al-Fatih itu gelaran. Namanya, ayahnya nama Sultan Murad II. Anaknya Sultan Muhammad kedua. Tapi ayahnya ni selalu panggil anaknya itu Al-Fatih. Gelaran. Sebab ada tujuan, ada misi, ada doa di situ. Panggilan mak ibu bapa tadi ni kepada anak ni itu doa. Itu tuan-tuan dan puan, jangan panggil anak ni dengan yang bukan-bukan. Kalau kita nak jadikan dia orang yang berjaya, orang yang cemerlang, orang yang terpilih, maka doalah. Salah satu doa ialah melalui panggilan kita, bahasa kita. Jadi Sultan Murad ini dipanggil sebagai anak dia Al-Fatih. Gelaran Al-Fatih itu gelaran, bukan nama dia Al-Fatih, nama dia Sultan Muhammad II. Ya. Tapi bila dah berjaya bersaksikan hadis Nabi tadi, maka Al-Fatih itu menjadi terima kepada kejayaan ini. Dan lahir di Edirne, Turki. Jauh, dia sepadan dengan Bulgaria. Jelas kalau pergi dengan emergency tak sampai. Nak sampai itu saya tadi. Salah. Okey, dia naik takhta sebagai sultan pemerintah ketika umur 19 tahun. Ada sejarah menyebut 21 tahun. Tak apa, tak perlu kita nak bahas pertikaikan yang mana betul, yang mana salah. Bukan itu yang kita nak. Kan? Ada sejarah tulis 21, ada sejarah tulis 19. Tak apalah sejarah lama. Siapa pun tak boleh buktikan yang tepat. Kan? Ada juga kecenderungan salah satu orang ni, dia memang suka. Dia memang suka IQ. Kan? Bersalah tu tak betul tu. Semua tak betul. Dia seorang je betul. Kan? Semua. Memang ada manusia macam itu. Tak apa. Jangan bukan itu yang kita nak kan. Okey. Tahun menggantikan ayahandanya Sultan Murad yang kedua. Pada umur 12 tahun ini dia telah menggantikan ayahandanya Sultan Murad kedua. Berapa lama dia memerintah? Dia perintah tak lama. Lebih kurang 30 tahun pemerintahan ini. Lama kerja saya kat Jahit lagi. Tapi apa saya jadi? Kan? Dia ada juga nama besarnya. Kan? 1481 sampai 1481. Mangkat pada 3 Mei 1481. Di tangan dia sahaja, dia telah berusaha sebanyak 25 kali dalam kempen
peperangan. Jangan dia sajalah. Kan? Itu Al-Fatih ini. Okey, kenapa Al-Fatih ini? Saya sebut tadi lah, kenapa Al-Fatih ni? Oh, dah lama tu ni. Kadang-kadang terasa macam wajib ubat. Ubat. Saya dulu masih tengok wajib ubat. Sebab ustaz dia mengajar saya dulu. Dia kata macam mana kalau ustaz nak jadi seorang penceramah lepas ini, kalau ustaz nak pandai bersyarah lepas ini, ustaz kena selalu pergi tengok orang jurubat. Jadi saya rajin lagi tengok jurubat. Kena silap mata. Tengok dia ada skill dia tersendiri. Macam mana dia boleh tarik orang ramai tunggu. Tengok silap mata. Last sekali orang dah ramai baru dia jual ubatnya. Mula tu semua dia goreng dulu. Jadi nama saya harap tak begitulah. Yang mula ni bukan goreng daripada mula sampai habis, insya-Allah. Ada isi. Saya tidak berniat goreng di awalnya, di hujung baru kita. Okey, mengapa Al-Fatih dan 1453 ini? Kenapa kita pilih Al-Fatih ini? Kenapa tidak Salahuddin Al-Ayyubi? Kenapa tidak sahabat-sahabat Nabi yang lain, sahabat Rasulullah yang lain, tokoh-tokoh panglima perang yang lain? So, bukan kita menidakkan mereka, bukan kita tidak menidakkan kehebatan dan kejayaan sejarah mereka, tetapi kita melihatkan bahawa pada Al-Fatih ini, yang pertamanya, apabila dibuat kajian, terdapat sebuah peristiwa yang membenarkan bisyarah nubuwah, iaitu kenyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlaku dalam jarak masa yang sangat panjang, iaitu 800 tahun selepas hadis Nabi tadi. Mesti something, mesti ada sesuatu, mesti ada kehebatan, mesti ada kelainan. Yang kedua, sebuah peristiwa yang mementaskan kepimpinan seorang remaja yang berumur 21 tahun. Nanti saya sebut tadi, ada sekarang sebut 19, ada sekarang sebut 21. Tak apalah, nak pakai 19 pun boleh, nak pakai 21 pun boleh. Seorang anak muda, seorang yang masih muda. Cuba kita renungi dan kita buat perbandingan dengan anak muda kita yang ada pada hari ini dalam lingkungan umur 19 tahun, dalam lingkungan umur 20 tahun. Apa sumbangan dan khidmat baktinya kepada agama, bangsa dan negara? Tuan-tuan tengok jauh, semua orang ada anak. Saya ada anak. Saya tak kata orang lain. Anak saya sendiri pun sama. Kan? Sebab tidak dipersiapkan mungkin, environment persekitaran mungkin, sistem yang ada pun mungkin, sistem pendidikan pun mungkin, berbagai kemungkinan yang ada, yang menyebabkan kenapa anak kita 19-21 tahun tidak sama 19-21 tahun yang ada pada diri Sultan Muhammad Al-Fatih. Sebab bila mengundi baru ni, dia minta je 18 tahun pula tak kena boleh mengundi. Jadi ikut je lah apa kawan dia kata.
Kawan dia pula kata, apa kawan dia kata? Kawan dia pula kata, apa kawan dia kata? Last kali, pangkah lah, katanya kat luar. Jadi, perlu dibimbing. Perlu dibimbing. Masih kena bimbing lagi. Belum sampai tahap Al-Fatih yang kita sebut ini. Okey, yang ketiga, sebuah peristiwa yang menyaksikan penggunaan senjata moden dan canggih yang mendahului zaman abad ke-14 ketika itu. Satu rahsia kemenangan Sultan Al-Fatih ini, apabila pemikiran strategiknya itu, termasuklah dari segi pembuatan penggunaan senjata yang mendahului zamannya. Ini yang menjadi kejutan kepada pihak musuh. Sehingga hari ini Turki masih buat senjata sendiri. Sebab itu ada negara-negara yang takut, tak berani, sebab rahsianya tak dapat, sebab dia masih kan? Itu kehebatan. Jadi kalau kita itu pun kita beli dengan orang lain yang buat untuk kita, tak selamat kan? Ini hikmah yang kita nak ambil, ibrah yang kita nak ambil itu, maknanya kita kena jadi pencipta, bukan pengguna. Kita kena jadi pencipta, bukan pengguna. Selagi mana kita menjadi pengguna, selagi itulah kita tak boleh pergi jauh ke hadapan. Sebab itu kita kena bina. Mungkin kita rasa kita dah terlambat, tapi kita masih ada zuriat, keturunan, anak kita, waris kita dan sebagainya. Mana kita kena didik. Ini yang berjaya oleh Al-Fatih. Maknanya senjata yang dia guna itu, meriamnya itu, dengan pelurunya itu, yang luar biasa, yang memang belum ada ketika itu. Dia mendahului zaman. Sebab itu pihak musuh, pihak lawan terkejut. Okey, yang keempat, kerana dia mempersembahkan sebuah peristiwa ataupun apabila berlakunya peristiwa krisis dan perpecahan yang kritikal terhadap kerajaan pemerintah Byzantine dan Rom ketika itu. Ketika itu berlaku krisis. Jadi Al-Fatih ini dia peka dengan persekitaran. Jadi kesempatan itulah dia ambil sebaik mungkin ketika mereka tengah ada krisis dan pembalahan itulah. Maka di saat itulah dia mengambil sebuah keputusan bagi mengaturkan tentera-tenteranya itu untuk menawan Konstantinopel. Orang tengah bergaduh kan? Jadi kesempatan itu diambil ketika itu. Sultan Al-Fatih ini tuan-tuan, saya ada usi yang saya dengar daripada panggil pembentang. Hari-hari dia berjalan di atas peta Konstantinopel, Turki. Bukan kapet mewah, kapet megah bukan. Tapi kapetnya itu peta. Hari-hari dia akan berjalan. Sini ruangnya, sini tempatnya, sini lompongnya, sini strateginya, di sini lautannya, di sini ada rantainya, di sini tempat luar masuk. Maknanya dia menyusun strategi. Menyusun strategi. Itu sejak dilahirkan dia begitu. Kan? Sebab nak jadi apa? Nak jadi pemimpin yang baik jadi. Dan yang kelima, kenapa kita sebut Al-Fatih ini ataupun 1453 itu? Sebuah peristiwa yang dicatatkan sejarawan secara sepakat bagaimana kemenangan dicapai. Maknanya mutlaklah seluruh sejarawan
hal yang sama, sejarah yang sama, perkara yang sama, fakta yang sama. So tidak ada penafian ini. Ya, kerana itu kita berusaha untuk mendalami, memahami, menerokai Al-Fatih ini untuk menjadi model idola kepada kita dalam pelbagai sudut ataupun aspek kerja ini. Dan akhir yang keenam, kenapa Muhammad Fatih itu? Kerana dia telah mempersembahkan sebuah kisah benar berkaitan persiapan melahirkan pemimpin yang dicatatkan dengan baik oleh sejarawan berkenaan kehidupan remaja Sultan Muhammad dan kemudiannya menawan Sultan Muhammad. Ini sejarah yang tidak dinafikan. Jadi kerana itulah tidak ada keraguan kenapa kita mengambil Al-Fatih ini sebagai model, sebagai idola, sebagai model kita untuk kita nak bina satu perancangan jauh. Kalau tadi 800 tahun lepas itu baru berjaya, yang penting kita buat. Kita ada perancangan, kita ada strategi, kita ada cara, kita ada kaedah. Bukan seperti lalang yang hanya mengharapkan angin datang ke kanan kita, angin datang ke kiri kita, angin datang ke depan kita, angin tiup ke belakang kita, mati angin kita pun menung, mati angin. Tak nak. Ini bukan sikap orang Islam, bukan sikap orang Islam, orang yang beriman. Okey. Apa keunikan yang ada pada Sultan Muhammad Fatih ini? Apa keunikan yang ada? Ini kita kenal tadi. Okey. Ini hampir samalah dengan kita sebut tadilah, sedikit berdata latar diri dia. Latar belakangnya, namanya kita sebut tadi, Murad, Muhammad bin Murad bin Muhammad bin Yazid bin Sultan Muhammad II. Ada Sultan Muhammad II. Adalah nama sebenar bagi Sultan Muhammad Fatih. Kita sebut tadi kan. Nama sebenarnya adalah Sultan Muhammad II. Putera kepada Sultan Murad kedua, ayahnya. Dengan ibunya bernama Umar Hatun. Tapi ada sejarah yang ditulis oleh orientalis yang cuba memutar belitkan dengan cerita-cerita yang dengan fakta-fakta yang salah, fakta yang tidak tepat, yang memburukkan Sultan Muhammad Fatih, susuk tubuh diri Muhammad Fatih. Banyak kajian yang dibuat, maka kita boleh berpakat bahawa Sultan Murad kedua dengan isterinya Umar Hatun itulah ibu kepada Muhammad Fatih. Bila sejarah ini kadang-kadang ditulis oleh pihak orientalis, wayang-wayang video yang dibuat, wayang-wayang itu kadang-kadang diskripkan oleh pihak orientalis, kadang-kadang dia akan masukkan fakta-fakta yang tidak tepat. Akhirnya kita terperangkap. Okey. Gelaran Al-Fatih mendapat gelaran setelah berjaya membuka kota Konstantinopel seawal usia 21 tahun. Sultan Murad bapanya memanggil puteranya dengan gelaran Al-Fatih. Jadi namanya gelaran itu terus mendapat julukannya ataupun terus diberikan, dilabelkan dengan gelarannya. Selepas dia berjaya membuka Al-Fatih, pembukaan Al-Fatihah. Alif wa ta itu pembukaan. Yang ketiga, menguasai 6 bahasa asing. Ini strategi dalam nak maklumat fakta hubungan internasional. 6 bahasa asing yang dikuasai oleh Sultan Muhammad Fatih ini. Maknanya dia memang orang cerdik. Maknanya dia memang orang
yang keempat, didedahkan dengan pelbagai ilmu sewaktu kecil. Dari kecil lagi, Sultan Murad bapaknya dah dedahkan dengan berbagai ilmu. Yang Prof sebut tadi ni bukan hanya dari sudut ilmu jasmani saja, tetapi termasuk ilmu-ilmu kerohanian yang betul-betul membina dirinya, jiwanya untuk kental sebegitu. Ilmu kerohanian itu. Sebab itu perlu seimbang. Cukup makan hari-hari, makan, minum pagi, petang, siang, malam. Cukup itu kita membina jasmani dan fizikal kita. Tapi kalau rohani kita tak diberi makan yang seimbang, yang cukup, maka kita menzalimi diri kita kerana kita tidak memberi makanan yang seimbang untuk jasad kita. Untuk jasad kita. Sebab rohani dan jasmani perlu pada makanan. Rohani perlu makanan, jasmani perlu makanan. Rohani perlu vitamin, jasmani perlu vitamin. Dua-dua perlu, kena seimbang. Okey. Didedahkan dengan berbagai ilmu sewaktu kecil. Didekatkan dengan buku-buku ilmiah oleh ibunya. Maknanya dia dipersiapkan untuk rajin membaca. Tadi waktu makan Prof sebut dengan saya, nak jadi orang cerdik, nak jadi orang politik, nak jadi apa pun, kena banyak membaca. Kena banyak membaca. Mak dia memang didedahkan dengan oleh ibunya dengan buku-buku ilmiah. Maksudnya dipersiapkan dengan ilmu. Dipersiapkan dengan ilmu. Juga didedahkan dengan ilmu geografi dan wilayah Konstantinopel setiap kali selepas solat subuh. Maknanya dia tak penting solat subuh. Setiap kali selepas solat. Didedahkan dengan ilmu alam, ilmu geografi, kan? Wilayah, kawasan. Sebab nak mempersiapkan tadi, persiapan dibuat, dibina, dibentuk supaya menjadi untuk jadi raja yang baik. Jadi kita sebut pemimpin yang baik. Turut diajar dengan ilmu memandang. Senang. Ilmu memandang. Dia tak ada perang. Tuan-tuan kalau ada kesempatan pergi ke Istanbul, ke Turki, ada siapa yang dah pergi? Bukan dengan yang pernah sampai ke Istanbul, ke Turki? Ada? Ada siapa yang pernah sampai? Tak apa, tetap azam. Cita-cita itu tempat yang nak dilawati lepas ini. Kerana kita tahu banyak sejarah dan kesannya. Kalau pergi, jangan tinggal untuk melawat panorama 1453. Panorama 1453 itu sengaja dibinakan oleh kerajaan Turki untuk mendidik semangat kental jiwa perang. Dalam tu dia macam kejun sorga. Dan kita akan dapat lihat bagaimana Konstantinopel berjaya ditawan ketika itu apabila Hasan Ulubbati berjaya memanjatkan tembok Galata itu untuk memancapkan bendera yang akhirnya menandakan kemenangan. Real kalau kita masuk dalam dengan sistem musiknya, dengan bunyi popnya, dia boleh tengok kiri atas angin awal biru. Tapi macam saya sebut tadi lah, kalau pergi tak dapat masuk, boleh tak bawa tempat. Tapi kerajaan Turki telah mewajibkan kepada sekolah-sekolah di Turki boleh meninggal. Kan? Okey. Yang kelima, dididik oleh guru hebat.
Okey, sikit lagi kita nak setelkan sikit. Dididik oleh guru yang hebat iaitu Syekh Samsudin daripada keturunan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang juga penasihat kepada kerajaan Osmaniyah. Maknanya Sultan Murad ini memilih guru yang first class untuk didik Sultan Muhammad ini. Sebelum itu banyak guru yang dipanggil untuk ajar Sultan Al-Fatih ini, tapi Sultan Al-Fatih ini memang Sultan Murad dulu ni nakal. Dia nakal. Banyak guru tak tahan. Nak mengajar anak Sultan Murad ini. Memang nak care juga. Dah tahu dia? Nak care. Banyak gajah sepuluh jalan berhenti, gajah sekarang berhenti. Akhirnya barulah dapat Samsudin ini dan Sultan Murad menyerahkan rotan. Memberi rotan kepada guru tadi, rotanlah walaupun dia adalah anak seorang raja. What's your name? Hannah. Where are you from? Ada cerita rotan tu. Wait today. Okay. Yang keenam, kuat beribadah. Dapat dilihat kalau beliau nak memilih tenteranya, hanya memilih tentera yang tidak pernah meninggalkan solat. Untuk berjaya tadi, untuk dapat kerajaan Tuhan tadi. Sebab itu, bila berjaya menawan Konstantinopel tadi, bila Sultan nak pilih siapa nak jadi imam solat Jumaat pada hari itu, maka dibuat saringan tadi. Siapa yang tak pernah meninggalkan solat fardu, siapa yang pernah meninggalkan solat sunat, siapa yang pernah meninggalkan solat tahajud dan sebagainya, itu saringan yang dibuat. Akhirnya tinggal dia seorang je yang semua sekali tak pernah tinggal. Itu kehebatan. Jadi solat ini menjadi satu garis ukur untuk nak membina kecemerlangan ini. Kalau kita kerja besar mana pangkat kita pun, kalau kita kerja sehebat mana kerja kita, tapi kalau solat ini maka gagal sebenarnya. Sebab ini model yang Sultan Al-Fatih tunjuk. Tunjukkan oleh Fatih. Kemudian yang ketujuh, raja atau sultan yang terbaik, iaitu Konstantinopel akan ditawan oleh tentera Islam. Raja yang menang ini adalah sebaik-baik raja dan tentera yang adalah sebaik-baik tentera. Ini hadis kita baca mula-mula tadi. Okey, apakah kejayaan Sultan Muhammad Fatih? Adakah suatu kebetulan atau perancangan? Kejayaan Sultan Al-Fatih itu hanya satu kebetulan atau kerana perancangan? Jawapannya, kejayaan Sultan Al-Fatih tidak berlaku secara kebetulan. Sebaliknya, beliau telah dipersiapkan sebagai pemenang setelah generasi sebelumnya berjuang mengorbankan diri mereka dan syahid di hadapan tembok Konstantinia. Antaranya termasuklah Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Rasulullah. Abu Ayyub yang sudah umurnya sudah lanjut, memacu kuda untuk nak pergi ke Konstantinopel. Diberitahu, wahai saudara, wahai Ayyub, kamu nak pergi mana? Tak payah dah, umur kamu pun dah tua dah. Duduklah di Madinah ni. Kalau mati dah tentu tempatnya dibakar kubur yang mulia. Tapi dia tetap dengan semangat nak realisasikan hadis Rasulullah tadi. Dia tetap pacu kudanya ke Konstantinopel untuk satu misi peperangan. Dan dia menyampaikan wasiat amanahnya, kalau aku mati di Konstantinopel itu, dalam misi itu, kebumikanlah aku di bawah tembok Konstantinopel ini, kerana aku nak dengar derapan kaki kuda yang nak menawan ataupun nak menawan Konstantinopel itu. Itu makamnya ada di Istanbul ini, dan di sebuah di pekarangan
kubur itu tadi dan juga Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Kalau pergilah ziarah. Kan? Okey, kesyahidan dengan ribuan yang syahid ini telah menjadi jambatan kepada Al-Fatih untuk menawan Konstantinopel dengan semangat juang yang tinggi. Dia bertambah semangat lagi lah. Dah ramai dah yang syahid ni. Takkan dia nak biarkan, tak nak teruskan misi itu. Jadi dengan ramainya, sejak daripada zaman berzaman 800 tahun kita sebut tadi itu, maka Al-Fatih tetap dengan semangat yang tinggi untuk meneruskan. Jadi dia hanya jadi semangat jambatan untuk juangnya itu. Okey, ini kempen saya baca selalu dia sebab kelima kena berhenti. Kelima dah kena berhenti lah. Okey. Ini kempen. Ha? Macam saya dah pukul 5. Nak take 5 ke? Okey, take 5. Take 5. Tak masalah. Muawiyah mengetuai kempen untuk membuka Konstantinopel untuk nak merealisasikan hadis Nabi tadi. Gagal. Pada tahun 694. Kemudian pada tahun 664 Masehi, pada zaman pemerintahan Khulafaur Rasyidin juga, ketika di bawah pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, satu lagi misi dilancarkan yang diketuai oleh Yazid bin Muawiyah. Keputusan misi gagal, tak berjaya juga. Kuat kerajaan Byzantine tu, memang kuat. Secara Rom itu kuat. Kemudian pada tahun 667 Masehi, ketika di bawah Daulah Umayyah, ketika pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, satu lagi misi untuk membuka Konstantinopel ini dilancarkan oleh Sufyan bin Auf. Misi ini juga gagal. Misi ini juga gagal. Kemudian pada tahun 719 Masehi, Daulah Umayyah, ketika masih lagi di dalam Daulah Umayyah ini, di waktu di ketika pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik ini, yang juga mengetuai misi itu, juga gagal. 719 Masehi. 729 Masehi, ketika di dalam Daulah Umayyah juga, di bawah pemerintahan Khalifah Umar Abdul Aziz, satu misi diatur yang diketuai oleh Musallamah bin Abdul Malik, juga gagal. 811 Masehi, ketika di dalam Daulah Abbasiyah yang dipimpin oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, ada misi juga gagal. Kemudian pada tahun 1070 Masehi, ketika zaman Daulah Saljuk dalam pemerintahan Sultan Al-Arslan, lagi sekali misi itu pun gagal juga. Kemudian diteruskan lagi pada 1393, ketika di dalam pemerintahan Daulah Utsmaniyah, di zaman pemerintahan Sultan Yezid bin Yazid, juga gagal. Kemudian pada tahun 1422 Masehi, dalam Daulah Utsmaniyah ini, di bawah pemerintahan Sultan Murad II, iaitu bapa Sultan Al-Fatih ini, Sultan Murad, juga gagal. Sampailah pada 1453 tahun keramat ini, kawan saya itu dia punya taksub dia. Punya taksub dia. Nama kereta, nama motor dia semua 1453. Semangat Al-Fatih tinggi tu.
ketika Daulah Uthmaniyah, dalam zaman Daulah Uthmaniyah ini, dalam pemerintahan Sultan Muhammad Fatih ini, maka inilah tahun keramat yang misi itu berjaya ditawan. Al-Fatih Konstantinopel berjaya di Pulau. Apa rahsianya? Rahsianya apabila adanya komitmen perjuangan yang hasilnya daripada kesungguhan dan pengorbanan serta keyakinan. Tuan-tuan tengok ini. Ini rahsia kejayaan. Dalam pasukan, dalam komuniti, dalam kerja, dalam apapun yang ini Sultan Muhammad Fatih berjaya. Apabila adanya komitmen perjuangan ini, kesatuan, adanya kesungguhan, sungguh-sungguh, memang sungguh-sungguh, ikhlas hati sesungguhnya, bukan ikut-ikut je, bukan jadi penumpang. Orang ajak bincang, dia duduk bincang, tapi duduk polo je. Cukup habis keripak, dia pun bangun. Tak jadi penumpang, dia jadi penumpang ni. Kita sungguh-sungguh bergerak otak kita, minda kita, apa saja, berusaha cari. Saya sebab nak bentang slide ni dengan tuan-tuan hari ni, saya sepatutnya siapkan malam tadi juga slide. Dengar-dengar orang azan subuh pagi tadi, rupanya aku tak tidur. Sebab tak sempat. Prof bagi tahu dengan saya hari Jumaat petang. Lupa di pejabat Hafif. Terus tahu lah, tapi tak tahu sebutnya apa. Hari Jumaat petang bincang, Prof bagi tahu tajuk dia ini. Saya kata layak pada saya nak bincang tajuk ini, sebab tajuk ini dibentak oleh Datuk Ahmad Sam tadi. Jadi sebab saya tadi tu, dia yang pakarnya, Datuk Ki punya kampung dia je, ulang alik. Dan dia juga jadi Setiausaha Agung Persatuan Indo Islam antara bangsa yang berpusat di Turki, dapat di Turki. Dan saya berfikir tak apalah, demi semangat Al-Fatih ini, kan, hari Sabtu pagi saya ada sini di Pulau Bintang. Hari Sabtu malam saya ada aktiviti budak-budak anak sunat ke Masjid Al-Fatih. Malam tu ada taklimat lah, ada semua lah. Hari Ahad pagi dah ngesahkan di mana sunat pula. Dah ada 71 orang. Walaupun bukan saya tu mudimnya, tapi nak bagi kedar hati tu. Sampailah petang, malam ada kuliah. Hari Senin pagi saya terpaksa pula pergi ke Ulu Kita juga kerana ada kelas. Petang Senin saya bersyarat dengan staf saya di pejabat Mapim. Kerana kita nak merancang untuk membantu untuk dakwah dalam urusan maju itu. Jadi ambil 3 hari Selasa tadi, tengok di mata staf boleh tak bagi bahan pun tak buat lagi. Jadi semalam pula macam-macam akhirnya. Jadi saya suruh buatlah malam tadi lepas isyak solat. Jadi sebab kalau tanya Prof memanglah tidur dalam kereta tadi. Itulah rahsianya dapat tidur tadi Prof. Belum tidur lagi. Sebab setiap slide ni nak tentang ketentuan hari ni. Jadi itu ceritanya, bukan tak ada sebab memang tak sempat nak terai buat. Okey, jadi dengan komitmen perjuangan, dengan kesungguhan dan pengorbanan dan keyakinan, insya-Allah tuan-tuan akan berjaya dalam pasukan. Apa pun yang kita nak buat,
tuan-tuan boleh bincang dalam bengkel nanti bagaimana iklan dia. Kan? Mana ini? Hasil sebenarnya. Kalau berkorban pun tak sanggup. Tak sanggup, Allah. Kacau lah. Ini waktu nak tengok TV. Waktu inilah saya suruh ada bola waktu malam. Dia mau kenapa program buatlah hari lain. Ada je alasan. Ini banyak orang. Kita banyak memberi alasan. Okey, baik. Apakah faktor ataupun fakta yang membantu kejayaan Sultan Muhammad Al-Fatih? Apa fakta? Apa faktor-faktor yang membantu kejayaan yang membuka Konstantinopel itu? Tentu ada faktor-faktor sokongan yang boleh menyebabkan kejayaannya. Okey. Yang pertama, kerana misi generasi. Misi generasi sebelum Sultan Muhammad II telah berjaya menyempitkan kuasa politik Kristian. Maknanya misi-misi yang kita lihat tadi itu, yang ada 9 misi percubaan tadi itu, ada kesannya. Bukan tak ada kesan, walaupun gagal, ada kesannya. Turut memberi kesan. Kesannya apa? Kesannya adalah boleh menyebabkan berlakunya menyempitkan kuasa politik ini, kan? Jadi kalau Islam, misi Abu Ayyub Al-Ansari dan peperangan Mu'tah ketika Rasulullah SAW masih hidup, serta peperangan Yarmouk pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab, juga antara peperangan terpenting yang mengangkat martabat pasukan Muslim ke atas rumpai Byzantin. Maknanya misi-misi peperangan sebelum itu semua memberi impak yang menjadi faktor memudahkan Sultan Muhammad Al-Fatih mencapai kejayaan. Tapi kalau tak buat sebelum itu, tidak ada apa misi sebelum itu, agak sukarlah juga. Dengan kita buat kerja hari ini, mungkin masa depan orang lebih mudah. Kita mengatur, kita merancang, kita mengisu, kita berbincang, kita bercorak, kita meraka, kita mengatur semua. Mungkin bukan sekarang untuk kita lihat hasilnya, tetapi akan memudahkan orang hadapan, orang yang lepas ini, orang yang akan datang, generasi yang mendatang. Sebab kita dah rangka, kita dah mula, kita dah bincang, kita dah buat. Janganlah kata, alah tak ada apa benda ni. Apa pun, tak ada apa kesan pun. Siapa boleh beri jaminan tak ada kesan? Mana kita tahu esok lusa apa akan jadi? Siapa boleh beri jaminan apa akan berlaku besok lusa? Kita tak tahu. Cuma kerja kita kena buat. Hari ini, hari kita. Kita buat. Jadi begitulah misi-misi yang berlaku sebelum ini, maka memudahkan kejayaan Sultan Al-Fatih tadi dalam membuka ataupun menawan jatuhkan kerajaan Byzantin itu yang kita tahu yang sangat kuat tadi. Okey, yang kedua, Sultan Muhammad Al-Fatih mewarisi takhta kerajaan Osmaniyah yang stabil, tanpa perpecahan kritikal di dalam istana. Maknanya kerajaan Osmaniyah ini pada zaman kerajaan Al-Fatih itu, dia berada dalam keadaan yang stabil, stable. Tidak ada berlaku pergaduhan, perbalahan dalam istana, dalam keluarga bentak. Jadi bila dia stabil, dia kuat. Tiada ketirisan dalam urusan keuangan, sehingga mampu menaikkan gaji tentera senior. Tak ada ketirisan. Tak ada nak berlaku kebocoran dan sebagainya. Jadi dia kaya. Kerajaan Muhammad Al-Fatih ini, kerajaan dia kaya sebab
duit ada. Tidak berlaku ketirisan dalam pengurusan kewangan sehingga mampu dia menaikkan gaji tentera senior. Tapi bila tentera tadi dinaikkan gaji, mana dia jaga kebajikan. Dia jaga kebajikan tentera dia. Semangatlah tentera dia. Dan kental semangat jihad hasil daripada kegigihan usaha ayahandanya Sultan Murad II. Dia tengok ayah dia dah mula dulu. Ada hasrat, ada objektif, ada matlamat yang ayah dia nak capai. Serta menyantuni para ulama besar dari negara luar seperti Mullah Qurani dari Universiti Al-Azhar. Itu nanti malam nanti kalau saya tengok dalam wasiat malam ini saya bincang dengan tuan-tuan apa wasiat yang dia tinggalkan. Wasiat Al-Fatih ini kemudian strategi dia apa yang dia buat dan apa wasiat yang ditinggalkan untuk apa generasi selepas itu. Kita kena ambil iktibar, ambil ibrah. Jadi antaranya juga dia sangat menyantuni ulama besar dari negara luar sehingga diberitahu, dididiknya kalau ada dengar mana-mana negara yang ada ulama-ulama besar, maka kamu jemput dia datang ke tempat kamu. Kerana orang alim ini, orang berilmu ini besar keredaannya, keberkatan doanya, banyak terbiasa manfaat yang akan kita perolehi bersama dengan orang alim ini, dengan ulama. Ulama itu orang alim, orang berilmu, bukan dia letak pada pakaian, tak. Bukan letak pada pakaian, tapi tak pada keilmuannya. Jangan hasil kita tengok Arab datang dengan ilmu besar, ulama besar. Belum tentu, tuan-tuan. Pengalaman saya ketika salah satu penerbangan untuk ingat saya waktu saya nak pergi ke Mesir ke Jordan, lupa dah. Ambil flight daripada KLIA, naik Raya Jordan. Kawan saya sebelah, kawan pejabat sekali lah. Dia kata, tak rugi ni. Kita ambil tiket ekonomi 4 kursi pun kita boleh duduk, boleh baring, kosong. Jadi baik tak ambil business class. Tengok kosong, kita tidur malam, flight malam, flight transit di Bangkok. Sampai dekat Bangkok, tuan-tuan, full. Tak ada satu pun kursi kosong. Yang naik itu semua parah, pakai dibuat pakai serban. Saya terfikir dengan kawan saya tadi, ya Allah, buat Arab ni kat Bangkok Thailand ni. Apalah dibuat tengok ni. Kalau datang ke Kuala Lumpur tu, mungkinlah kita bisa terbaik juga kan. Nak kita tengok film Quran ke, walaupun tempat demo ada. Jadi Bangkok persoalan agaknya itulah sebab hilang keberkatan, walaupun mereka negara kaya. Tidak menuduhlah, tapi kita tahulah. Bila saya pergi ke Bangkok sendiri, setempat ziarah di pantai-pantai yang atas dari Bangkok tu. Pantai itu cantik besar, memang terlentang semua dengan begini dua pendeknya. Kawan saya kata, jom kita lalu ke tepi tu, dia mesti cakap Arab. Rupanya demo tu juga cakap Arab. Confirm demo bukan orang datang daripada negara orang putih. Confirm daripada datang daripada negara Timur Tengah. Dengan minum keras di sebelah, tidur sedang dulu pantai. Ketika rekaan. Jadi bezanya orang berilmu itu bukan pada pakaian,
ada jubah, ada sebagainya. Dan tapi ilmu yang ada adalah sendiri. Okey. Baik. Kemudian ini. Yang ketiga, antara yang membantu, faktor yang membantu kepada kemenangan Sultan Al-Fatih tadi ini, Sultan Muhammad II telah dirancang melalui proses pendidikan yang kemas dan teratur, meliputi keseimbangan silakan. Ini dah tengah malam lagi. Meliputi keseimbangan serta menyeluruh yang mencakupi pendidikan spiritual dan intelektual. Ini yang Prof sebut tadi. Maknanya dia dipersiapkan dengan ilmu yang seimbang, sama ada kerohaniannya ataupun jasmaninya ataupun rohaninya, ilmu spiritnya itu ataupun ilmu intelektual diberi. Baik itu di bawah itu guru, di bawah alim ulama yang datang mengajarnya di sana, mempunyai hubungan yang sangat erat dengan gurunya Syekh Samsuddin Mullah Qurani Zaganus Pasha dan beberapa ulama serta senior perang tersohor yang lain. Hubungannya sangat rapat, disantuni, dihormati dengan ulama-ulama yang paling rapat dengannya, yang sentiasa berada bersama dengannya, yang membuat keputusan dalam tindakan peperangan. Inilah Syekh Samsuddin ini. Tak Fatih tak buat keputusan sendiri-sendiri. Dia akan rujuk kepada ulama ini, kepada Samsuddin ini, yang turut serta bersama dalam peperangan. Tapi bila ada masalah, dia akan rujuk. Sebab itu ulama dan umarah ini perlu ada sebaris. Tak boleh kita nak ulama sahaja, umarah kita tolak tepi. Nak umarah sahaja, ulama kita tolak tepi. Tak boleh. Kan? Sebab kepakaran masing-masing perlu dihormati. Jadi guru tak boleh. Kalau tuan-tuan teliti baca lagi sejarahnya bagaimana ketika kemenangan itu diperolehi, kan? Ketika dalam perhimpunan itu, dalam peperangan itu, bila Sultan Al-Fatih ini lalu, semua orang sorak gemuruh bangun berdiri kerana gembira dengan kemenangan. Tiba-tiba Ak Samsuddin tak bangun. Tiba-tiba Ak Samsuddin ini duduk tak bangun. Lihat, kalau tuan-tuan duduk tempat Sultan Al-Fatih tadi, dalam nak menyambut kemenangan tadi ini, semua orang bangun bersorak kegembiraan kerana menang. Tiba-tiba seorang ulama alim tadi, dia duduk pun tak tahu. Tentu persoalan akan timbul. Sebab itu dia akan bertanya. Dia bertanyalah kepada ulama ini, apa salah dia, apa silap dia. Dia bukan marah sebab dia sultan, dia boleh marah. Kenapa tak bangun satu sultan? Tapi tak, dia tanya apa salah dia. Tahulah Samsuddin menyebut, aku kuat diri dan bimbang kalau ada di dalam hati kamu perasaan riak kerana kemenangan itu. Tahulah dia istighfar. Itu peranan ulama, peranan umarah yang bertanya dan merujuk. Ini yang kita baca Al-Fatih, ini yang kita bincang Al-Fatih. Okey. Bes. Allah mempunyai agenda dalam penciptaan manusia dengan perlu lain. Ikut kata itu, semua orang tahu bahawa Allah yang jadikan kita, Allah yang ciptakan kita, kita makhluk Allah di atas muka bumi ini. Allah yang jadikan kita bukan saja-saja, tapi ada agenda, ada tugasnya, ada tujuan, ada ulama.
Tidak jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku, tunduk patuh kepada Allah dalam semua bidang, dalam semua perkara, bukan dalam solat je. Kemudian Allah kata, beritahu kepada malaikat, Allah nak ciptakan manusia ke atas muka bumi ini sebagai khalifah. Ini jahul bil ardi khalifah jelas dan baik. Itu itu kan. Allah nak bagi tahu mereka kena ciptakan khalifah di atas muka bumi ini, mereka protes. Apa kata contoh dengan kami yang taat dan patuh kepada kamu? Kalau nak jadikan manusia untuk menumpah darah di atas muka bumi, akhirnya Allah beritahu aku boleh mengetahui dengan apa yang aku ciptakan. Sebenarnya ada agenda Allah jadikan kita ni, ada agenda yang ada tugas. Bukan kebetulan saja, bukan sebab revolusi pusingan kehidupan manusia kan, tak. Tapi kita insan yang terpilih oleh Allah untuk hidup dan datang atas muka bumi ini. Wallahu a'lam. Cukup setakat itu untuk petang ini, perkongsian ini. Semua pun maaf kerana salah silap ataupun terasa bahasa dan sebagainya. Dan mudah-mudahan atas perkongsian ini dapat kita mengambil iktibar, ibrah dan manfaatnya untuk kita, dan sebagai titik langkah pertama kita mungkin untuk kita menerus dan merubah diri kita, pasukan kita, keluarga kita, masyarakat kita, umat kita, insyaAllah. Jadi sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.